Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, salam Saidul Ayam. Ya, kita bersua sekali lagi menerusi ruangan ABSD. AB tanya, SD jawab ya. Dan hari ini hari Jumaat 13 Syakban bersamaan 26 Mac 2021. Ya, kalau ikut-ikutkan 18 hari saja lagi ke Ramadan Al-Mubarak. Okey, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sabar menanti siaran secara langsung kami ni menerusi FB IB channel ya, bersama dengan SD ya, dan kali ini kita nak buka ruang kepada anda untuk ajukan apa saja soalan. Ya, soalan yang membingungkan anda ke, berkaitan dengan keluarga ke, dengan ibu bapa ke, dengan jiran, dengan sahabat, boleh anda ajukan soalan itu. Dan sebagaimana yang kami selalu war-warkan, boleh hantarkan menerusi talian hotline kami 014 30 10 10 2. Okey, kita harapkan agar sahabat-sahabat kita semua berada dalam keadaan sihat sejahtera sepanjang satu minggu ini. Kita akan melalui hujung minggu, mungkin ada aktiviti tertentu, mungkin ada kenduri kahwin ya. Jadi kita ucapkan semoga segala urusan dipermudahkan. Cakap pasal kahwin, kalau tak silap saya hari ini Syamil dan Ernie Zakri telah pun selamat diijab kabulkan. Alhamdulillah. Dengar-dengar ceritanya esok kat Tizap Nelofa ke tak? Kau tak silap lah. Wallahualam. Okey, dan kita harapkan kita nak ucapkan nak sahut salam Marwiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ida Shah katanya dia kerja night shift. Jadi dia bolehlah tengok IB channel. Alhamdulillah. Dan seperti biasa Cik Ta Ucuk kita tidak pernah ketinggalan. Dan juga ada hanya satu ratu. Kalau boleh kita harapkan anda like kami, follow, ajak kawan-kawan, share ya. Lagi ramai, lagilah seronok. Kata apa? Meriah carry. Jadi anda boleh ajak kawan-kawan untuk ikuti FB IB channel secara live ini ya. Dan soalan-soalan boleh anda ajukan ke talian hotline kami 014 sekali lagi 30 10 10 2. Okey, dan sementara kita menantikan lebih ramai lagi masuk ke rumah kami ni IB channel, sekadar nak berkongsi dengan anda lah antara perkara yang saya sendiri rasa terkesan dan rasa berduka cita lah. Kes tentang Nur Khairia. Nur Khairia ni sebagaimana anda tahu seorang pelakon, banyak melakonkan dululah drama jenaka ya, yang lawak-lawak ya, tapi dah pun berhijrah. Cumanya yang tak sedap kita dengar apabila netizen telah memaparkan gambar lama-lama dulu ya, gambar yang mengaibkan Nur Khairia sendiri, dan dia pun cakap tak usahlah kan, kita dah elok-elok dah berubah, kenapalah dikeluarkan semula gambar lama yang mengaibkan. Jadi saya nak berpesan pada diri saya sendiri ya, kalau ada gambar-gambar lama yang anda rasakanlah anda nak keluar atas penceritaan anda mungkin ya, sekadar nak throwback, boleh je. Tapi mungkin bahagian rambut tu boleh anda tutup lah dengan apa-apa bubble ke bunga-bunga ke apa, agar tidak terdedah aurat yang tak sepatutnya didedahkan, sebab orang itu dah pun berhijrah ya, dah pun bertudung, dah berhijab. Jadi diharapkanlah kita berwaspada, sebab di hujung jari ni macam-macam fitnah yang boleh berlaku. Saya ni berpesan pada diri sendiri ni juga ni kan. Pernah ada satu gambar tu saya nak sangat paparkan. Masa tu kalau tak silap saya menemu bual Jamal Abdillah bersama dengan Ahmad Fitri Yahya, dan masa tu pakai tudung sekadar pakai tudung. Sebab kalau tak silap masa tu Ma'al Hijrah ke, lebih kurang macam tu lah, ataupun Maulid Rasul. Dan kalau orang tak tahu situasi sebenar, mungkin orang kata apa saya tak pakai tudung
dengan sempurna, tapi itu adalah kisah berbelas tahun yang lalu ya. Jadi yang ini netizen kenalah berhemah dalam menyebarluaskan kisah ataupun gambar yang boleh mengaibkan. Jadi kita harapkan agar Nur Khiria pun bersabar dan dia akan jadi satu masalah besar ya. Apabila kita dah viralkan, kita nak tarik balik tu agak sukarlah, sebab benda tu macam api, cepat je merebak ya. Jadi berwaspadalah apabila anda ingin tularkan apa-apa pun ialah gambar ataupun kisah. Okey, terima kasih diucapkan pada Intan Zahira. Ni mesti Intan terpilih ya. Wah, Tan Sri Hasbullah Khalil. Liza, Muhaz Liza. Ya, mesti berhemah, betul tu. Sebab apa yang kita lakukan, kecil ataupun besar, kita akan dipertanggungjawabkan. Okey, kalau anda berada di persimpangan dilema, mungkin ada keputusan yang perlu anda lakukan yang agak sulit ataupun sukar, dan anda nak bertanyakan pendapat orang lain. Contoh, macam hari ini kita buka ruang untuk anda ajukan soalan, mungkin masalah yang anda hadapi ya. Boleh anda ajukan. Anda ceritakan ringkas saja, lepas tu disusuli dengan soalan. InsyaAllah nanti saya akan panjangkan kepada SD, sebab kadang-kadang kita melihat daripada perspektif ataupun sudut yang berbeza. Tapi kadang orang luar akan nampak sesuatu yang kita sendiri pun tak nampak. Sebab itulah kita panggil IB channel. Ya, mata lebar. Kita cuba bukan nak membongkar masalah kemelut yang anda hadapi, tak. Matlamat utama ialah untuk mencari jalan penyelesaian. Ya, mana tahu dengan kita berbincang ada cahaya sedikit untuk mengatasi kemelut ataupun masalah yang dihadapi. Dan kita sarankan juga, kalau anda ingin menggunakan nama samaran ataupun anda tak sempat nak menaip, anda lebih suka nak tinggalkan pesanan suara, boleh. Dan panjangkan saja ke talian hotline kami 014 30 10 10 2 ya. Okey, dan kita harapkan agar rakan-rakan kita semua ya ajak kawan-kawan yang lain yang belum lagi singgah ke IB channel untuk share ya. Kalau dapat sedekahkan sikit love ke, bolehlah ambil simpan kat sini tau. Okey, jadi untuk kita sama-sama lah mungkin daripada permasalahan orang lain, kita boleh kaitkan pula dengan masalah yang kita hadapi dan mungkin memberikan sedikit harapan lah untuk menyelesaikannya. Okey, dan bukan saja anda boleh ikuti secara live di IB channel official ni, juga nanti kita akan bersama dengan SD yang akan bersiaran secara langsung. Kalau SD sudah bersedia. SD ni hari hari Jumaat adalah hari busy. Dia macam lebah jugalah, busy sangat. Katanya baru je lepas bersiaran kat radio. Okey, kalau SD dah bersedia. SD. Assalamualaikum. Ini kat bawah pokok. Itu dia, bawah pokok. Assalamualaikum SD. Salam warahmatullahi. Alhamdulillah, nampaknya cuaca kat sana cerah ni. Kat mana ni SD? Itulah, kalau hujan kan saya lagilah pergi masuk dalam kereta balik. Tadi saya live dengan radio pun daripada dalam kereta. Saya pasang stand dalam kereta. Masya Allah. Okey, sekarang saya ambil environment luar khusus untuk follow-follow kita. Sekarang berada di tempat yang sangat indah, cantik, pemandangan petang, kita berekreasi. Jadi nak membuktikan kepada semua program ini adalah program live, bukannya dirakam. Ya.
Kan. Bijak. Jadi saya Okay, tak sekarang apa. ini Lain kali AB saya pula keluar sekarang ni saya berada di Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur. Saya untuk Kuala makluman Kak Abi. Lumpur. Saya semalam pagi go shop. Habis go shop, saya live dengan Pusat Zakat. Lepas tu petang baca saya rakaman drama radio National FM. Lepas tu malam tadi satu lagi soal. Lepas tu saya ke Perak. Habis kat Perak pagi-pagi tadi dalam sebelum subuh dah gerak. Kemudian pukul 10 pagi tadi saya live dengan pihak TNB. Kemudian pukul 12 tadi di Kementerian Pertahanan di Mindef. Dan kemudian pukul 3 tadi dengan Negeri FM dan sekarang bersama dengan AB Tanya SD Jawab. Okey, soalan ni memang tak wajar lah. Tak penat ke? Mak saya sampai cakap dah tak nak dengar. Sebab mak saya cakap dia lagi penat bila dengar. Dia dengar tu penat dah. Jadi mak saya dia tak nak tahu dah. Jadi jangan cakap kat dia. Macam adik saya cerita, mak Balong kan. Balong Pahang, petang tu dia dekat kat Terengganu. Lepas tu besok kat Perak, mak tak nak dengar. Mak cakap. Mak cakap dia tak nak dengar dah. Kan. Tapi bila saya dekat depan mata dia boleh cakap, tak ada camah hari ni. Macam tu kan. Gitulah pula ya. Rasanya kalau ada sayap nak juga terbang tu SD. Tak nak lah, nanti lagi sibuk nanti. Elok lah tak ada sayap. Okey. SD, hari ni kita open table. Memang kita buka ruang ni untuk sebelum Kak Abi cakap open table tu, saya nak tegur sangat, please lah kepada semua, jangan ingat bila media sosial, dunia tanpa sempadan. Dasar langit terbuka. Bak kata Kenichi Omai ketika nak menggambarkan isu globalisasi, tidak bermakna dia menghalalkan kita berbuat apa juga yang kita kehendaki. Komen apa juga yang kita suka. Mengkritik sedalam-dalamnya dan mendedahkan keaiban orang. Saya nak respon pada isu Norkhiriah tadi. Sebenarnya kita kena ingat sepatutnya apa yang berlaku kita patut support dia. Apa mesej yang nak anda sampaikan apabila seorang itu telah berubah. Apabila seseorang itu ingin berubah, kalaulah disebabkan oleh kata-kata kita menyebabkan dia tidak jadi berubah, maka kita kena tanggunglah dosanya akibat daripada kita yang tidak memberikan galakan, malahan kita menjerumuskan dia kembali ke jalan yang tidak baik. Jadi pada saya, henti-hentikanlah. Cuba belajar bersangka baik. Cuba belajar mendoakan kebaikan orang. Sebab dengan mendoakan kebaikan, hati kita akan jadi lapang. Hati kita akan jadi tenang. Kan? Macam saya, contoh macam orang cakap kan, boleh je kalau saya hari ni nak cakap, Kak Abi, saya tak dapat lah, nanti Kak Abi cakap lah dekat semua pendengar kita, cakap hari ni Abi Fana cuba dengar je. Jawab belum tentu dia boleh jawab sebab SD tak ada hari ni. Sebab SD sibuk. Sebabkan kesibukan saya boleh je kalau ikutkan badan saya ni. Saya tak tahulah saya ni tinggal roh aja ke apa tengah bercakap sekarang ni. Tengah penat sangat kan. Tapi saya memikirkan satu benda yang kita buat ni, kita sangka baik lah. Ada sebab Allah Ta'ala bagi kepenatan macam ni supaya kita dapat kepuasan, mungkin dapat memuaskan hati. Sebab ada di luar sana sedang mencari-cari jawapan dalam kehidupan dia. Kita rasa macam tak ada apa-apa petang ni kan. Macam tu juga lah Norkhiriah. Apa kata kita semua pada petang ini, grup IB channel, semua komen kepada Norkhiriah. Kalau boleh tag pada Norkhiriah, cakap kena we all support you. Kan? Buat yang terbaik kan. Usah peduli apa yang orang cakap. Sebab penilaian di sisi Allah itu yang lebih penting. Bukannya penilaian di mata manusia. Wallahualam. Saya SD, bila saya baca tentang Norkhiriah ni, bagaimana netizen mendedahkan keaiban dia, Nauzubillah, saya gerun. Saya takut. Cakap, hang tak takut ke? Macam tak ada sedikit sekelumit rasa salah. Macam tak ada apa-apa lah. Malah ada pula yang menyokong ni. Aduh, pening kepala je. Dan satu lagi, bila kita mendedahkan, itu satu perbuatan dosa mendedahkan keaiban. Mendedahkan keaiban pula. Contoh kita dedahkan, kemudian kita mati. Kita tak sempat remove pun post tu. Dan post tu terus-terusan ditonton, dibaca oleh semua orang. Bayangkan, walaupun kita dah dalam kubur tapi pahala kita tak ada, tetapi dosa kita berjalan berterusan. Selagi mana orang menyaksikan video itu, menjadi gambar itu. Jadi tu kita kena hati-hati.
Okey, jadi macam SD kata tadi kepada rakan-rakan semua di IB Channel, di Syamsul Amri Ismail Official, anda boleh tag, bagi sokongan ya kepada Nur Khiria ya, agar message tu sampai dan mungkin menjentik hati. Ada tangan-tangan yang gatal sikit tu nak dedahkan benda-benda yang mengaibkan, macam oh tak jadi. Okey, baiklah. Okey SD, are you ready? Ready je. Saya Adakah berkali-kali anda tempat duduk dengan panas pula. selesa? Saya Panas? rasa macam nak berdiri je. Okey. Tak apa. Buatlah seselesanya tak apa. Teruskan. SD. Teruskan Okey. soalan, tak ada hal. Okey je. Okey. SD memang sempoi lah. Okey SD. Ini soalan pertama kita. Ini tentang katanya rakan sekerja saya pinjam duit 400. Okey. Tapi sampai sekarang dia tak bayar-bayar. Dah berlarutan 6 tahun. Saya pernah minta tapi dia kata belum ada duit. Tak ada duit. Masa dia nak pinjam, dia janji nak bayar sikit-sikit sampai settle. Akhirnya berlaku pergaduhan antara dia dan kawan tadilah. Dan paling yang buat saya sedih, tekilan apabila dia fitnah saya. Dia kata saya dah bomokan dia, orang yang tempat dia berubat tu yang bagi tahu. Saya memang SD tak halalkan hutang yang belum dibayar dan saya belum dapat nak maafkan dia atas fitnah dia terhadap saya. Soalannya, adakah saya ni kejam SD? Okey. Tentang kekejaman ni tadi, sebenarnya kita kena ingat balik semula pada basic lah. Basic hukum. Basic hukum iaitu bila kita tengok berdukun tadi. Dia berubat, dia kata, dia cakap orang tu buat dia lah, orang tu ni lah. Ingat siapa yang pergi berbomoh, menilik, pergi ke tempat menilik, walaupun dia tak percaya, tetap berdosa. Pergi tempat menilik, dia percaya pula, hukumnya dah lah berdosa, syirik pula. Kena ingat. Jadi, dalam hal ini, pertama tu sebabnya menilik ni kerja siapa? Kerja jin. Jin yang tak baik ni memanglah menunjukkan benda-benda yang tak baik. Jadi pada saya pertama, hutang tetap kena bayar. Dan sebagai kita sebagai orang Islam, kita wajib tuntut tu. Melainkan kita nak halalkan. Kalau kita tak nak halal, kita kena minta. Dan setelah kita minta 2-3 kali, dia tak nak bayar, tak apalah. Serahlah pada Allah Ta'ala. Cakap, aku terasa susahnya Allah sebabkan dia tidak ni, tetapi aku serahlah pada kau ya Allah untuk memberikan balasan yang sewajarnya. Tapi kalau kita rasa penuh, kalau kita kuatlah keimanan kita, tak apalah ya Allah, aku halalkanlah hutang dia dekat aku. Tapi macam ada setengah orang, kebanyakan orang dia akan cakap dekat orang tu, macam ni lah, kalau kau ada duit, kau bayarlah. Kalau kau tak ada duit, aku halalkan. Dia kata sampai mati, besok tiba aku dah mati. Tapi baru kau ada duit, kau tolonglah bagi dekat anak cucu keluarga aku, waris aku. Jadi makna kata, bab hutang ni berat sebenarnya. Bayangkanlah orang yang dalam satu hadis disebutkan bagaimana seorang lelaki itu mati syahid. Kemudian dia hidup balik. Kemudian dihidupkan. Ni Nabi bagi gambaran. Dia hidupkan, kemudian dia mati syahid kali kedua. Dia hidup balik. Dia mati syahid kali ketiga. Tak akan masuk syurga walau 3 kali syahid. Seandainya dia masih lagi berhutang. Mana nak tunjuk beratnya hutang ni? Malahan orang yang meminjam dengan niat tak nak bayar. Orang yang meminjam tapi dia niat tak nak bayar, maka akhirat besok Allah akan himpunkan dia di kalangan pencuri, perompak, penyamun. Sebab apa? Sebab macam penyamun, dia ambil barang, dia niat memang tak nak pulang. Dia nak ambil terus. Macam itulah dengan orang berhutang. Samalah dia dengan orang mencuri. Macam itulah level dia. Jadi pada saya, simple je kepada yang menjadi mangsa, memberi hutang, itu biasa. Kat Abi Fana sendiri pun dah banyak dah jadi mangsa. Dia pinjamkan kat orang, orang tak payah kat dia. Sama lah dengan saya pun, bagi pinjam kat orang, naik janji manis, tak nak pulang. Sampai masa tak nak pulang. Ada satu kisah cikgu sekolah saya, dia memberi pinjam pada anak murid dia. Dia percaya pada anak murid dia macam-macam lah. Dia jual lah cerita macam ni. Dia janji 9 hari dia bayar balik RM2,700. Tak adalah banyak sangat. Tapi RM2,700 tu besar sebenarnya pada setengah orang.
Kena ingat tu. 2,700. Dia kebetulan pula dia makan gaji. Dan dia amat mengecewakan apabila dia call anak murid dia ni untuk suruh bayar, dah janji 9 hari nak bayar balik. Anak murid dia boleh cakap, please give me some space. Dia kata. Dan kemudian dia boleh pula cakap, dia kata, tolonglah saya bukan ke mana-mana pun. Kalau nak sangat duit, saya bayarlah sikit. Kalau nak sesuatu, saya bayar. Ya Allah, Akbar, bayangkanlah. Jadi sekarang ni pelik. Siapa yang berhutang sebenarnya? Betul. Siapa yang berhutang? Siapa yang berhutang? Jadi itulah dia akhir zaman sekarang ni. Yang banyak sekali berlaku. Jadi mereka kata KAB nasihat yang kita boleh berikan kepada semua. Pertama-tamanya, ni nasihat saya lah kalau kita untuk akan datang. Termasuklah KAB saya. Akan ada hamba Allah ni akan datang jumpa kita. Dia kata boleh tak nak pinjam duit. Satu kena letak dah dalam hati. Kalau dia bayar macam mana, dia tak bayar macam mana. Kalau hati kita kuat, kalau dia kata dia tak bayar, kita kena ambil kemungkinan dia tak boleh bayar. Kena fikir dah siap-siap. Minta maaf, aku sebab nak jaga persahabatan aku dengan kau, aku tak boleh bagi kau pinjam. Cakap tu terang. Kau macam ni lah, aku pinjam pun tak nak. Sebab senang je, aku bagi pinjam, kau boleh bayar. Tak cakap tu terang dengan aku. Jadi mana-mana benda-benda macam tu lah. Ada satu hamba Allah tu pula, pinjam duit, kenapa? Dia nak settlekan bil api. Nak settlekan bil api. Lepas tu kawan ni cakap apa? Kawan dia kata, macam ni lah, kau bagi aku nombor akaun kau, tak apa, aku boleh bayar je secara online, bak aku settlekan bil api kau tu. Lepas tu senyap sampai sudah. Maknanya apa? Maknanya menipu lah. Bukan sebab bil api pun sebenarnya. Ada benda lain. Jadi itu sebabnya, kalau kita bagi pinjam ke orang, kena bersedia dengan kemungkinan orang mungkin tak boleh bayar. Jadi apa setting kita? Jadi itu sebenarnya pada zaman hari ni tak boleh apa, tak boleh cakap apa dah. Jangan kata paling susah adik-beradik saudara mara bagi pinjam. Betul. Kita nak minta balik sebab salah. Kadang-kadang boleh jadi bergaduh adik-beradik. Kadang boleh jadi gaduh bapak saudara, mak saudara. Alah kau, anak saudara sendiri pun nak berkira. La ilaha illallah. Hari tu masa pinjam bukan main mulut manis lagi. Kan? Tapi itulah dia realiti kehidupan kita. Walaupun pahit, kita paksa ditelan. Terima kasih. Maknanya yang bertanya ni berasas lah kalau dia marah, geram, kan? Berasas. Cuma macam saya kata tadi lah, dia kena tak perlu marah. Marah bukan dapat mengembalikan duit dia. Tapi pada saya jangan handle perkara ni dengan emosi, tapi doakan yang baik-baik je. Doa baik-baik, yalah kalau kita marah dia tak terbayar kan. Tapi kita cakap lah, macam ni lah, bang, aku nak cakap kau kata dua je. Kalau kau ada duit, kau bayar lah. Kalau tak ada duit, aku tak tahulah. Aku tunggulah. Kalau aku mati besok, kau bayarlah dekat anak cucu keluarga aku. Cakap macam tu. Jadi kita pun paling tidak lepas bila kita cakap. Ini kita marah, kita cakap-cakap belakang, kita pula buat dosa mengumpat dia. Orang berhutang tidak menghalalkan kita mengumpat, mengutuk orang tu. Nampak tak? Hak kita hanya menuntut duit kita. Bukannya mengutuk dia. Yang tu kita kena faham. Okey, SD. Kita ada terima satu kiriman daripada Nordin. Kalau boleh saya bacakan, Nordin. Okey, katanya saya memang ada bagi duit kat dia, tapi perjanjian antara berdua saja. Tanpa pengetahuan ibu bapa kedua pihak, saya bagi 28,000 dekat dia, perjanjian nak kahwin. Dan sampai sekarang dia hilang lesap. Jikalau saya jumpa, memang saya akan matikan dia dari muka bumi. Macam mana tu SD? Macam inilah. Kita bagi duit, perjanjian berdua. Tanpa pengetahuan ibu kita. Janganlah hilangkan soalan tu dulu. Saya nak tengok soalan tu. Seronok lah. Sekarang cakap dia dengar cakap kita. Keluarkan soalan. Kan, KAB. Ini lagi best pada radio lah KAB kan. Kan, seronok lah rasa. Gitu lah. Okey, gitu. Okay. Jadi, ibu bapa kedua pihak. Jadi mana kedua pihak. Jadi tak ada isu pun. Mak bapak kedua pihak itu hanya sekadar aksesori saja. Tetapi kita bagi 28,000 atas dasar kepercayaan. Dan kat dia perjanjian nak kahwin. Apa ni? Kat dia perjanjian nak kahwin. Dia nak kahwin sebenarnya. Pasal nak kahwin tu lah. Janji nak kahwin. Apa tu?
Sebelai apa tu? Sampai sekarang dihilang. Sampai. Oh ya Allah Akbar. Sampai Typo. sekarang dihilangkan diri. Jikalau lah saya jumpa memang saya akan matikan dia dari muka bumi. Macam ni lah. Kerja matikan dia tu kita buat dosa je, tak payahlah. Kita macam ni je. Doakan mudah-mudahan Allah buka hati dia supaya gerakkan dia untuk datang bayar kat kita. Kan? Gerakkan hati dia untuk bayar dekat kita. 28,000 ni bukan sikit. 28,000 ni bukan sikit. Untuk majlis perkahwinan, kita boleh settle kemah, boleh settle catering. Kita boleh settlekan baju, sewa pengantin. Kan? Kita boleh settle banyak benda kan. 28,000 bukan sikit jadi dalam hal ini pada saya buat aje lah report, apa susah 28,000 kan. Dia kena pukau kot. Transfer online ke bagi cash? Itulah dia kena pukau kot SD. Adalah 28,000 mana dia pukau. Kalau dia bunuh orang tu, mati kawan tu, mungkin kena pukau. Kan? Kan, sabar. Jangan nak membunuh orang. Buat apa kita nak menambah? Nanti salah dia. Kenapalah kita nak buat salah kat pihak kita? Kita tak salah apa-apa. Kita nak menuntut hak kita. Kita faham carilah dia sampai dapat. Report polis. Cakap orang ni larikan duit saya 28,000 dan dia menghilangkan diri. Kata. Ada tak saksi? Ada. Saya cakap lah seorang saksi. Carilah seorang saksi yang mungkin tahu cerita ni. At least tahu cerita. Tak apalah. Kan? Suruh cari orang ni. SD kalau dia expose dekat social media boleh tak? Ni muka dia tercongak macam ni, hutang 28,000, tak bayar, lari, lesap, tak jadi kahwin. Expose tak payahlah kita cakap pasal duit ke apa. Tak payah. Kita cakap dia, siapa yang dapat ni tolong penting nak cari orang ni sekarang sebab ada perkara yang perlu diselesaikan dengan beliau. Macam tu dia dapatlah macam maklumat. Kalau tanya, pahal bang, berhutang ke apa ke? Panjang ceritanya. Macam tu je, tak payah nak explain panjang. Tunjukkan muka dia. Biar orang tak, mungkin orang akan lihat, saya nampak dia petang tadi dekat sini. Saya nampak dekat sini, jadi kita boleh cari dia. Mungkin mana tahu dia tiba-tiba dah dapat 28,000, tiba-tiba dia hilang ingatan kan. Tiba dia insomnia, tiba-tiba dia terlupa. Ni duit siapa 28,000 ni? Tiba-tiba dia lupa yang dia nak pinjam tu, dia lupa. Dia rasa tu duit dia kan. Ada ramai orang hilang ingatan macam tu. Ramai orang hilang ingatan tu. Dia hilang ingatan. Yang meminjam lah selalu hilang ingatan Dia tak tahu orang yang bagi pinjam ni pula dia hilang kewarasan. Dia tak tahu kan. yang meminjam hilang ingatan, yang memberi pinjam hilang waras dia kan. Tu yang kita kena hati-hati. Okey. Itu dia nasihat kepada Cik Nordin ya. Jadi mungkin boleh cubalah pendekatan yang telah pun SD beritahu tadi. Okey, kita nak beransur ke soalan berikutnya. Okey, soalan berikutnya ini kepada kejap ya. Saya nak tengok soalan. Okey, ni ada seorang sahabat SD yang sedang diuji. Jadi nak mintalah pandangan SD. Bagaimana cara nak kuatkan hati seorang ibu bila anak kecil disahkan ada tumor otak dan hasil dari MRI baru-baru ni tumor tu semakin membesar. Ibu bapa dan family reda tapi tak nafikan hati remuk dan juga luluh. Jadi tolong SD bagi tips untuk ibu bapa yang hadapi ujian seperti itu. Dia sama macam yang ada masalah 28,000. Dia sama juga dengan orang yang ada anaknya mengalami masalah tumor. Dia sama juga orang yang rumahnya terbakar dalam kebakaran. Dia sama juga dengan orang yang tiba-tiba kehilangan anak, mati lemas. Tidak ada yang mudah dalam hidup kita ni bila disebut sebagai ujian. Tetapi yang membezakan antara kita adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Dia tak mudah, tidak ada yang mudah. Itu sebabnya jangan sekali-kali kita menyebut aku faham masalah kau. Tak. Tetapi dalam hal ini sebenarnya setiap perkara ni kita kena balik pada basic. Contoh, duit Nordin tadi. Duit tu siapa punya? Duit tu asalnya siapa? Siapa bagi? Allah bagi rezeki. Dan bila duit tu tak ada di tangan kita, tetapi dia bukan rezeki kita. Kadang-kadang manusia tu tahun demi tahun
Hari demi hari. Kadang-kadang kita rezeki kita murah. Kita ada dapat 50, 60 ribu, 100 ribu. Rumah kita besar, anak berjaya. Tapi kita masih keep on sebut lagi 28 ribu yang orang hutang tadi. Sedangkan hidup kita dah senang lenang. Itu menyebabkan kadang kita terlupa tau. Kita memikirkan kesalahan orang. Tapi terlupa memikirkan ada hikmah di sebalik. Mungkin sebabkan kita sabar, sebab kita tak aniaya. Allah murahkan rezeki kita. Macam ada kes. Dia asyik menyebutkan, laki aku dulu tak guna, laki aku terpukul, laki aku ni. Geram aku. Nasib baik aku dah cerai dengan dia. Salah. Mungkin sebab rupa-rupanya Allah Ta'ala dah susun dah. Kita jodoh kita setakat itu. Dia pukul kita. Dia buat kita, menyebabkan kita menderita dengan dia. Tapi rupa-rupanya bila kita berpisah, rupanya Allah nak bagi jodoh lebih baik kepada kita. Jadi mana kata macam tu juga. Kebakaran. Rumah terbakar. Tak ada yang senang. Termasuklah juga tadi. Anak menghadapi tumor. Tapi Allah masih bagi ruang kepada kedua ibu bapa dia untuk berusaha berbakti kepada anak itu. Anak tu memang masih kecil. Maka anak ini apa? Anak ini anak syurga. Anak ini anak yang diuji oleh Allah Ta'ala. Dan dah sempat, Allah Ta'ala dah book dah tempat untuk dia. Yang terbaik di dalam syurga. Kenapa kita nak kesal? Tetapi selagi hayat dia di kandung badan, jangan putus asa. Kita kena usaha sebaik mungkin. Ini telahan dan jangkaan rangkaan daripada manusia. Tetapi ikhtiarnya daripada kita dan yang akan mengizinkan ikhtiar kita ni Allah. Jadi, kenapa kita nak berkeluh kesah? Kenapa kita nak mengungut? Memang saya tak layak nak menyebutnya itu. Orang akan cakap, alah SD cakap senang lah, SD tak rasa. Kan? Tetapi saya cuba berpesan pada diri saya, pesan pada diri KAB. Kan? Saya, KAB, kita semua ada anak-anak. Anak-anak dengan perangai macam-macam. Anak ni macam ni, anak ni macam ni. Tetapi Allah Ta'ala nak bagi kita sebenarnya satu, bila anak buat perangai macam ni, ada shield satu datang. Perisai. Ada satu perisai datang. Peninding iaitu keimanan kita. Tetap nak bertahan ni, percaya kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah aku. Ya Allah, kuatkanlah aku. Ya Allah. Jadi macam itulah juga dengan kes tumor. Kalau kita tak kuat, kita ada Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kuasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Dan jangan terlupa, disebutkan dalam azan tu, hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Selagi mana anak itu masih bernafas, selagi mana anak itu masih terbaring, masih ada di depan mata kita, jangan berputus harapan. InsyaAllah masih ada usaha yang boleh dilakukan untuk membantu anak kita. Wallah. Yelah, walaupun siapa yang tak sedih bila anak didiagnose mengidap tumor ataupun kanser kan, tapi kena cari ruang-ruang kekuatan seperti mana yang SD katakan tadi. Okey, kita nak berehat seketika SD. Okey, SD boleh jogging sekejap ke, brisk walking? Boleh. Ya. Dah ada orang tegur-tegur saya, nampak? Ada orang lambai saya sambil jogging. Okey, kita berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya anda tercari-cari bagaimanakah caranya untuk mencari rezeki, yang paling mudah sekali, hari ini saya lorongkan satu jalan untuk anda. Iaitu anda boleh menjadi stokis, anda boleh jadi ejen ataupun dropship untuk susu kambing Al-Amr. Sangat mudah tuan-tuan sekalian, sebab produk ini boleh dijamin tuan-tuan akan keberhasilannya dan keberkesanannya kepada mereka yang mengamalkan susu kambing Al-Amr. Jadi pastikan kalau anda berminat, hubungi talian yang tertera. Anda akan menjadi stokis, anda akan menjadi ejen, anda menjadi dropship, anda menjadi sebahagian daripada keluarga kami dalam memasarkan produk susu kambing Al-Amr. Pastikan hubungi segera. Okey, patutlah SD sentiasa bertenaga, ya, cerdas, susu kambing. Okey, baiklah SD. Kita juga alu-alukan soalan daripada rakan-rakan kita. Nak tulis pun boleh, nak hantar pesanan suara pun boleh. Jadi kita ada satu pesanan suara yang kita nak raikan. Kalau sudah bersedia, SD dengarkan ni. Boleh.
oleh keluarga sendiri jika kita menegur dan akhirnya benda tu dijadikan isu yang sangat besar sehingga mereka sanggup memutuskan ikatan silaturahim. Untuk cerita sedikit isi kandungan kepada soalan saya tu, berpunca daripada isu kebersihan dalam rumah lah, sebahan tandas cara mereka uruskan sampah, pinggan mangkuk, sampai ada tikus, najis tikus, sampai kadang-kadang makan biar 2-3 hari tak basuh. Bukan saya nak buka aib lah, tapi antara isu tu saya rasa isu tu besar sebab saya tengah tunggu masa nak bersalin, jadi menumpang rumah mak sebab suami saya kerja. Jadi bila saya menumpang di sini, saya tak naklah kebersihan tu mengganggu sampai boleh mengganggu tidur dengan bau najis kucing, binatang peliharaan yang sengaja dibiarkan sampai seminggu tak tukar pasir. Contohnya macam tu lah, isu-isu macam tu. Jadi dulu mula-mula ditegur, kalau nak dikatakan tak tegur secara baik, saya pernah guna kaedah berjumpa secara depan-depan. Maksudnya pergi cakap secara lembut dengan ibu sendiri, minta tegur adik untuk jaga kebersihan. Saya sendiri yang kemas rumah tiap-tiap hari, ataupun paling habis buat pun 2 hari sekali, untuk sebab ada bulu kucing apa semua kan. Jadi kita minta cakap, tak apalah, kita dah kemas rumah, tolong jaga je, tolong je balik ikut balik susun atur macam mana. Nak tanya apa yang boleh saya nak tahu sampai tahap sampai sanggup memutuskan silaturahim lah. Macam tu, macam jika saya adalah mangsa orang yang memutuskan silaturahim tu, macam mana saya nak? Okey, SD. Sedih Itu dia sedutan. Panjang lagi sebenarnya. Kami dah sempatlah potong sikit tu. Tapi kisahnya begitulah. Saya, apa yang saya boleh katakan, perkara ini tidaklah semudah yang apa yang taklah semudah yang kita cakap lah, tak semudah kita lafazkan. Saya minta maaf kalau apa yang saya cakap ni mungkin salah lah, tak kena pada yang meluahkan perasaan lah. Sebenarnya inilah ujian untuk kita, sebenarnya. Kak Abby pun faham sangat dah perkara ni, isu ni. Sebab dalam hal ni kita kena faham, kita duduk dekat rumah ibu kita. Saya tak menangkan dia. An-nazafatu minal iman. Memang kebersihan tu sebagai beriman. Ya, betul. Tapi saya rasa ada kemungkinan kaedah menegur itu. Sekarang kita duduk dekat rumah, kita bukan duduk kat rumah kita. Saya nampak tu duduk mak mertua, betul tak Kak Abby? Jadi saya punya pandangan, mungkin boleh lebih murni kita minta suami yang tegur. Sebab suami tu adik-beradik darah daging dia. Mungkin kita minta dia tegur dulu. Mungkin dia boleh cakap, tapi pakatlah, janganlah sebut saya yang cakap. Sebab saya ni duduk kat sini, saya ni sebagai orang yang nak bersalin, perlukan kesihatan, takut benda ni sensitif, takut nanti mengganggu kesihatan. Dan begitu juga tak baik untuk kesihatan mak juga. Tak baik untuk kesihatan dekat dalam rumah. Dahlah sekarang ni kita berada dalam keadaan banyak wabak penyakit dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada perkataan, ada kalanya kalau kita tengok kan kita kena tegur 3 keadaan. Pertama dengan tangan, dengan kuasa kita. Kan? Yang kedua kita dengan kata-kata kita. Tetapi kalau dengan hati kita, dah hati kita tak suka, tak apalah. Kita bersih je lah, tak salah komplain. Sebab kita duduk mak untuk kita pun sementara je.
Sementara kan, mungkin kita akan dah bersalin tu kita balik rumah-rumah kita balik. Kan, tapi kalau kita duduk kat rumah tu, kalau kita kemas, nanti kita cakap lah, kemas, mak. Aduh, penat betul kemas kan. Tapi mak nak tanyalah mak. Tu saya kata tu. Maknanya ni yang susah ni. Nak bercakap dengan mak ni, kena hikmah habis-habis. Mak kata, Kak Abi Fana dah cakap dah itu. Tak ada dah panel lain yang boleh melakonkan watak tu. Saya je boleh lakonkan watak tu. Kan? Jadi, mak macam ni, mak. Tak tahulah mak. Tengok banyak sama-sama mak. Bahaya tau mak. Kenapa? Tak tahulah siapa. Saya tak tahulah. Mungkin bukan orang dalam rumah ni. Tak tahulah. Mungkin orang daripada jiran sebelah ke. Daripada tak tahu. Ataupun ada bangla ke. Buang makanan kat dalam rumah ni. Tak tahu. Bahaya mak. Saya yakin dalam rumah ni semua bersih. Tapi mak fikir mak. Penyakit tangan, kaki, kuku dan mulut tu. Kancing gigi. Penyakit ni kebersihan. Boleh kuman masuk dalam otak. Operate mak. Buang nanah. La ilaha illallah mak. Boleh jadi cacat kekal mak. Tak tahulah mak. Tapi mak rasa macam mana? Maknya pandangan macam mana? Adakah kita biarkan dia ataupun kita minta nanti cakap dengan suami saya minta dengan anak mak buat dinding dekat situ. Jadi kita zonekan tu tempat buang sampah. Apa pandangan mak? Jadi sampah buang situ je lah semua. Tak payahlah buang kat luar lagi dah. Tong sampah tu pun tak payah pakai. Kita dah longgokkan kat situ. Apa pandangan mak? Ni pandangan saya lah mak. Pandangan saya. Tak tahulah mak rasa macam mana. Kan? Ni mengambil balik nada akak tu tadi lah. Kan? Jadi saya, ni pandangan saya lah. Apa pandangan? Macam tu kan? Jadi mak dia kata, kita kena hikmah habis. Kadang-kadang dalam hal ni psikologi. Sebab bila kita cakap, mak penat. Contoh saya membayar, mungkin kita cakap macam ni. Okay. Tolonglah jaga kebersihan rumah ni. Saya penat. Saya dah kemas. Jadi, tolong jaga je. Bukan saya minta buat apa. Ayat tu menyebabkan kawan cakap, kalau kau rasa kau tak nak, kau tak payahlah kemas. Nampak respon pada orang. Kan? Tu sebabnya. Kena cakap hati-hati. Kena baik-baik. Sebab silaturahim ni memang dia ada seni dia. Silaturahim ni. Tetapi yang penting kita jangan betulkan silaturahim. Dan dalam hal ni tak apalah. Kita cakap dengan mak kita. Jumpa mak balik. Mak, saya mungkin kata-kata saya menggurus hati dan perasaan. Saya minta maaf. Takut yang tanya ni, alah jadi macam aku pula salah. No. Tak, ini saya bagi persepsi kita. Perspektif kita yang mendengar ni. Perspektif dia akan ada jawapan dia. Saya yakin kalau saya tanya adik-beradik tu pula, dia akan cakap, kita orang tak kisah, kena tegur. Tapi ayat dia tu, pasti ni dah tahu dah. Semua orang nak defensif kan, tak apa. Tapi kita cakap jumpa mak kita, mak, saya minta maaf kalau kata-kata saya, tapi niat saya ikhlas mak. Saya tak ada pun niat. Saya tak ada nak putuskan sesuatu sebab sayangkan keluarga ni lah saya tegur mak. Saya tak nak penyakit jangkit ni menimpa pada keluarga kita. Yang tu je sebenarnya. Harap mak faham lah maksud saya. Saya sayangkan keluarga ni sebab saya tegur. Kalau saya tak sayang, saya tak ada peduli dah. Apa saya peduli lepas beranak, saya berabuih lah balik rumah saya. Kan? Tapi dalam hal ni saya fikir, ni untuk kebaikan dari keluarga ni juga. Mohon maaf. Kan? SD, sukalah dialog terbaik SD. Okey, ni SD. Sajalah saya nak kaitkan dengan kes ni. Saya teringat ada seorang kawan ni, dia ni memang sangat pembersih. SD. Ada apa? Penyakit apa tu? Macam dia nak semua tersusun, teratur kan. Jadi ada sekali tu dia datang rumah saya. OCD. Oh bukan ABSD, OCD. Tak, OCD. ABSD ni nampak macam tak bersih sangat nampak. Dia datang rumah saya, SD tahu tak apa dia buat? Dia datang, tiba-tiba je dia masuk je dia sapu rumah saya, dia mop. Kalau kita tengok, ni apa hal ni? Dia cakap, tak apa, boleh berbual. I tak boleh lah, I tak boleh. Kalau nampak buat sikit pun I tak boleh. So dia pun sapu, mop. Saya cakap, datanglah selalu rumah saya. Tak marah pun. Itu adalah antara dialog yang paling mulia lah yang kita boleh ambil jadi maknanya instead of kau ni nak menjatuhkan maruah aku kau nak tunjukkan yang aku ni tak kemah rumah aku macam tu kan. Buat apa? Tengok Kak Elmi cakap itu. Datang selalu aku memang tak ada masa nak mengemah ni. Al-maklum lah pagi petang IB channel kan. Jadi kau tolong. Jadi maknanya kata memang ada orang penyakit OCD ni dia nampak satu benda tu, dia akan susun. Dia tak boleh, dia kena sama. Lepas tu kan, dia tu tengok dia masih susun balik. Betul SD. Susun balik. Betul kan? Macam lah. Kan? Tapi tak apa. Sebenarnya kita positifkan keadaan tu. Baguslah kau kemas-kemas ni kan.
Bagus. Susah nak cari orang yang macam kau ni. Macam tu. Kan, aku nak Betul. sangat jadi macam kau. Jadi maknanya kita bagi galakan kat dia. Tapi kau jangan semua benda kau kemas tau. Ada tempat kan. Macam tu. Okey Ada SD, soalan? kita layan soalan daripada Liza ni. Katanya, saya nak tanya, kalau abang dok ngaku adiknya dunia akhirat macam mana Ustaz? Adiknya itu emak saya. Saya pun dia dok ngaku anak saudaranya juga. Ni faham tak? Saya pertahankan Saya mak. bela pertahankan mak. Okey. Sebab saya lawan dia juga kerana pertelingkahan harta pusaka. Okey. Dalam hal ini, kan, yang penting bukan kita yang memutuskan perhubungan. Cuma tinggal lagi mempertahankan mak tidak semestinya dengan melawan bapa saudara kita. Ingat ni nak pesan. Jadi saya tak nak Liza, Muhas Liza rasa kita betul semua. Ada tak salah kita kat situ? Sebab tu ayat dia saya bela pertahankan mak saya, sebab tu saya lawan dia juga. Maka kalau kita lawan maka kita sama naik dengan dia. Dia cerita macam ni, dalam hal harta pusaka, dia tak kau bukan adik aku. So dalam hal ni dia dengan Allah berdosa dia. Doa dia Allah Ta'ala tak terima. Kebaikan ni akan tergantung. Yang kita pula nak jadi macam ni buat apa? Tapi dalam bab harta pusaka macam ni, tak payah gaduh-gaduh. Harta pusaka ni kita tengok. Kalau perlu faraidkan. Tengok kalau ada wasiat, kalau ada hibah, tengok apa dia sebelum dia mati mungkin ada ditinggalkan. So settlekan. Kenapa nak bergaduh sebab harta dunia? Sebab yang penting ni hubungan kita tu. Silaturahim tu. Allah Ta'ala sebut, barang siapa yang menghubungkan, nescaya aku akan menghubungkan dengannya. Barang siapa yang memutuskan, nescaya aku akan memutuskan dengannya. Ini hadis kursi Allah Ta'ala beritahu. Mana siapa putuskan hubungan, maka dengan Allah pun terputuslah. Tapi siapa yang berbuat baik, yang bersilaturahim, maka Allah akan berbuat baik dengan dia. Jadi itulah keadaannya dan keadaan yang kita kena hati-hati. Jadi sekarang ni, apa yang perlu kita buat, kita jumpa je. Kalau pakcik lah, kalau makcik lah. Makcik, ni, khabar ni. Saya bukannya apa. Saya sebenarnya sayangkan hubungan silaturahim ni. Saya tak pernah nak putus. Saya ni niat baik. Baik saya fikir kita ni saudara. Saudara tak patutlah kita putus-putus gini. Tapi kena tahu silaturahim. Baru aja saya tanya soalan hari Jumaat hari tu. Saya tanya Kak Samsul Bak dengan Kak Ibu Fana. Jadi mereka khabar memang tak boleh pergi kalau kita putus silaturahim gini. Kita patutnya nyambung lagi. Bila kita putus, habis amalan kita paksu. Kalau paksu lah. Jadi sebaik-baiknya jangan kita memutuskan hubungan. Jadi saya lebih sayangkan silaturahim ni daripada harta dunia ni. Tapi harta dunia ni kita tak usah gaduh. Saya terserah kepada pihak berkuasa untuk menentukan apa sepatutnya pembahagian yang dibuat. Kalau ada amanah-amanah pesanan daripada arwah, kita ikutlah pesanan tu dulu. Apa yang ada. Wasiatnya apa semua kita ikut. Tak usah kita berbalah. Selama kini kita tak ada pitih, kita boleh baik. Kenapa tiba-tiba bila ada harta pusaka ni kita jadi gaduh pula? Berat. Allah. Allah. Tak sangka SD ni. Pandai pula lorat Pantai Timur ya. Dah pandai belasah tu bunyi siang. Tapi I like your dialogue. Okay, SD kita nak berehat sekali lagi. Jadi dalam pada kami berehat ni, boleh saja kalau anda nak ajukan soalan, 1 ataupun 2 soalan lagi kita boleh layan. Ya, sementara SD masih lagi berteduh di bawah pokok. Okay, kita kembali lagi selepas ni. Kurma Ajwa Alia ditanam di pekarangan Tanah Haram Madinah Al-Munawwarah. Ianya 100% asli dan organik, dibawakan khas kepada anda. Hadi yang terbaik dipilih untuk grade premium dan rasanya tidak terlalu manis. Just nice. Sesungguhnya pengambilan kurma adalah amalan sunnah yang sangat dituntut. Jadi, amalkan 7 biji setiap hari. Bagi 500 gram kurma Ajwa Alia, ni dia 500 gram, harganya hanya RM70. Tapi kalau anda beli 2 kotak bersamaan 1 kg,
Harganya lagi murah, RM120. Tapi jangan berlengah-lengah, kena cepat-cepat tempah tau. Sebab tawaran ini dibuka hingga hujung bulan sahaja. Okey, jadi anda boleh buat tempahan dalam keadaan segera dengan klik pautan yang tertera, ataupun anda boleh hubungi talian hotline kami 014 30 10 10 2. Kurma Ajwa Alia. Dapatkannya hanya di IB Channel. Okey, cepat-cepat order ya. Sebab 18 hari lagi ke Ramadan. Kalau harganya, anda Kak ada Eby? lebih tu, tak Berapa harga, ada Kak Eby? ke bagi Kak SD sikit. Bagi Kak kat Eby, saya berapa harga? sikit. Sebagai buah tangan nak nyambut Ramadan. Kak Eby, Okey, berapa SD. harga? Ini Kak ratetan Eby, daripada Kak apa Eby. yang kami bincangkan podcast lah pada hari Selasa. Kak Eby, Tajuknya Kak Eby, Insan Tersayang. Kak Eby, berapa harga? Tak dengar? Berapa harga? Dengar? Dengar tak? Dengar? Ah, SD boleh dengar tak? Dia orang suruh ulang balik berapa harga? Berapa harga? 70. Kan? 7. SD tak baik tau. Saja nak kenakan orang. Nak confirm kan. Maknanya dia ingat masa tu je lah. Masa iklan je dia ingat. Lepas tu dia dah lupa. Okay. Betul lah saya cakap tadi. Kalau 500 gram, 70 lah. RM70. Kalau dua? Kalau beli sekilo? 120. Okay. Baik. Tanya. Saya punya kurma pun SD keluar minggu kerek. ni tau. Apa dia? Saya kurma keluar minggu ni. SD. Macam ni. SD beli dengan kami beli dengan SD. Alamak, rasa macam rugi lah pula sebab saya murah lagi. Amboi. Tak adalah. Tak, Kak Eby. Tak apa. Tapi saya nak Kak Eby, SD. saya nak umumkan. Tak apa, saya nak umumkan bukan hanya kurma. Susu kambing. Kita tak nak cari kurma susu kambing. Tetapi minggu depan, pada minggu depan, insya-Allah saya akan umumkan produk terbaru Samsul Debat. Jeng. Apakah dia? Itu dia. Tunggulah minggu depan. Kita kan sebenarnya kita memang galakkan berniaga. Cumanya kita haraplah janganlah ambil kesempatan di atas kawan-kawan kita yang berniaga kan. Contohlah macam saya nak belilah susu kambing dengan SD kan. Harga berapa tahu SD? Tak nak cerita. Dia tak ingat. Tak. Kau macam kurma, kau cuba kurma Kak Eby RM70 setengah kilo. Kalau beli 2 kilo bersamaan dengan RM120. Jadi janganlah hargakan kawan. Belum apa-apa lagi hargakan kawan. Inilah yang saya nak cakap. Dia cakap, alah, kau sempoi relax lah kan. Support. Alah takkan kau, aku kena dah 20 tahun, takkan RM70 kot, 50 okey lah. Dan di kesempatan ini saya nak maklumkan kepada semua peminat kita yang ramai hari ni yang tengok. Alhamdulillah makin meningkat berminggu ke minggu. Jangan risau, setiap Jumaat saya dengan Kak Eby akan melayan anda semua insya-Allah. Kita cuba pecah rekod. Kita cuba dapatkan 1000 episod. Pertama kita akan buat pecah rekod contoh kan. Tetapi apa yang saya nak beritahu pada semua, kalau anda semua berhasrat untuk mengiklankan produk anda, mereka produk anda, sila hubungi 01 berapa tadi? Yang aku ingat 30 10 10 10 2 je. Yang depan 014 30 10 10 10 2. Jadi siapa yang nak mengiklankan produk dia. Jadi kita bantulah sebab sekarang ni korang marah. Asyik kurma Ajwa Alia kan. Asyik sekiranya anda ingin menambah pendapatan anda kan, kau nak muak tengok iklan tu, kau bagilah iklan korang kat kita orang kan. Jadi kita akan bantulah kan. Sebab tu ramai sayang kat SD tau. Kenapa dah? Kita saling bantu-membantu. Jangan bantut-membantut dah. Lepas tu sebabnya bila dia orang tu bagi iklan dekat kita,
kita keluarkan, dia dah siap bagi offer. Kenapa kau nak murah lagi? Kan? Dia dah kira habis dah tu. Kan? Jadi kita support lah dia. Betul. Kita semua nak murah. Hari ni kawan tu tak tinggal apa. Lepas tu, bila disebabkan semua orang minta murah, lepas tu tahun depan dia dah berniaga, dia dah tak berniaga dah. Apa kita cakap? Itulah berniaga. Hangat-hangat tiap ayam, tiap niaga sungguh-sungguh. Dan kau manjang main big discount. Macam mana kawan tu nak bangun? Kan? Ya Tak macam baik tu lah. lah. Cakap kau Tapi dengan macam aku saya, ni pun nak berkira. macam saya memang bagi setakat yang saya boleh bagi, saya bagilah diskaun kan. Setakat susu kambing, setakat kurma ajwa tu saya bagilah kan. Saya kan. Saya tak tahu lah orang lain. Saya tak tahu. Kan saya tak tahu lah orang lain. Sempat lagi SD Tak Mentang-mentang ada dia aku bersiaran lah. kat luar, aura dia lain sikit kan. Sebenarnya SD, kita ada tadi kalau dapat pin, dia kata dia tak ada duit kecil. Mana ni? Dia kata dia tak ada duit kecil, lepas tu suruh datang balik esok ke macam mana tak? Pasal dia berniaga. Ada tak nampak tadi? Kalau nampak nanti kita boleh tanyakan Okey, ni Nak tanya, nak tanya. ada pernah beli makanan contohnya, baca, tapi baca. orang jual tu tak ada duit kecil. Dia suruh datang esokkan bayar. Tengok Samsul Debat baca macam tu. Kalau KB, Assalamualaikum nak tanya, ada pernah beli makanan contohnya ya kan, SD kan. Tapi orang jual tu tak ada duit kecil. Dia suruh datang esokkan bayar. Maknanya mungkin lah dia nak bagi masa lah kan. Jadi so esok datang. Tapi dia tak ada jual. Hari-hari tunggu dia tak ada jual dah. Lepas tu saya pindah. Dan sampai sekarang tak tahu kat mana orang tu. Ada dah dalam RM3. Macam mana ya Ustaz? Saya yakin sangat. RM3 ni orang tu akan halalkan. Tetapi kita tetap rasa berhutang kan. Jadi apa salahnya kita ambil duit RM10 ke RM50 ke masuk dalam tabung masjid. Doakan, niatkan pahala tu untuk orang tu. Kan? Untuk orang tu yang tolong kan. Jadi saya mudah-mudahan satu hari rezekikan aku bertemu dengan dia. Kan? Jadi tak ada apa pun. RM3 ni insyaAllah saya yakin dia pun tak kisah kan. Jadi makna kata saya yakin ni bukan esok tu, lepas seminggu baru datang. Tu orang tu pun dah tak ada. Orang tu pergi tempat lain agak-agak kan. Dia tak baik sangka buruk kat diorang ni. Minta maaf ni. Saya saja contoh. Saya bagi contoh. Jadi makna RM3 sedekah niatkan untuk hamba Allah tu. Mudah-mudahan diberkati, murahkan rezeki dia kan. Jadi itu lebih baik lah. Tapi jangan ada pula tanggapan, alah RM3 burn lah. Kawan-kawan kita juga tak bentu orang tu. Orang tu. Kalau lah yang bertanya tu orang yang berniaga, saya akan suruh burn. Tetapi orang yang ni tak dapat benda sebab kita yang berhutang sekarang ni. Jadi itu nasihat saya. We have to advise accordingly. Wow. Kan? I like. So please I like. So please Please, don't take note. play I'm a qualified lawyer, you know. Buruk ke? Okey, kita nak layan lagi tak soalan seterusnya? Okey, satu lagi boleh. Bolehkah ni Liana bolehkah kita jauhkan diri dari saudara mara kita yang pernah buat jahat pada keluarga kita supaya kita tak nak bergaduh? Dalam hal ni boleh. Dalam hal ni dibenarkan dalam Islam. Cuma bukannya niat memutuskan hubungan. Kita cuma mengelakkan. Tapi kalau dia ajak datang kenduri, pergilah. Macam itulah. Kalau contoh kalau kita pergi kenduri nampak dia, jangan kita pusing balik. Cuma masuk mengelak ni maknanya tak adalah saja-saja menggatal telefon dia atau sesaja nak datang lepak rumah dia. Tidaklah kan. Tetapi maknanya janganlah nampak sangat. Mana kata dalam kata mana yang kita boleh jumpa, kalau kita jumpa dia tempat tegur lah, salam sihat macam tu dah. Habis lah. Tapi mana kata dalam hal ni dibenarkan sebab kadang-kadang yalah sebab mulut dia ni memang mulut jenis mulut tak ada insurans kan. Budak-budak kata apa? Puaka mulut puaka. Puaka tu jahat sangat. Insurans lah kita bagi kan. Sebab dia bila tak ada insurans, dia memang belasak. Tapi mulut ada insurans yang memang cakap teruk ni. Kan? Yang tak ada insurans tu lebih berhati-hati. Tapi macam tu lah. Jadi makna niat dia tak nak bergaduh. Dan yang penting sekali dalam hati jangan ada niat nak memutuskan hubungan. Itu yang penting. Okey. Izinkan saya membacakan tiba-tiba satu lagi soalan ni SD. Katanya SD, saya nak tanya ni bagi pihak kakak. Kakak saya baru saja bersalin. Ibu mertua kakak saya minta kakak bawa baby dia berubat. Jumpa bomo. Okey, katanya pelik bersalin bulan Syakban. Persoalan kat sini,
macam mana kakak nak tolak permintaan tu sebab kita semua tahu benda tu syirik. Itu je. Heran saya KFB biasanya panjang lagi dia punya huraian tu. Tak ada. Okey. Dah edit, Okey. auto edit. Okey macam ni. Kalau dalam hal ni kita tolak dengan baik lah, cakap minta maaf lah. Siapa buat masa ni tak adalah. Tak ada benda yang pelik pun kalau melahirkan anak pada bulan Syaban. Padahal itu adalah bulan yang baik. Rejab, Syaban, Ramadan. Semua adalah perkara-perkara yang baik itu memang bulan yang bulan baik. Apa pula kita nak cakap pelik pula anak lahir bulan Syaban. Kan? Dan pada satu, kenapa pula nak jumpa dengan apa masalah budak tu sampai nak jumpa bomoh? Apa masalah budak tu? Tolong cakap sikit. Budak tu melalak tak tentu arah ke? Budak tu ada sakit, pergi jumpa doktor. Jumpa sakit ni biar berubat. Jangan pergi jumpa orang yang menilik-nilik ni. Jadi hukum ni syirik kalau kita percaya. Kalau kita pergi, kita tak percaya, berdosa. Tetap berdosa. Jadi dalam hal ni tak usahlah. Kita ni buat benda biarlah kena pada tempatnya. Kan? Kena pada tempatnya. Kalau kita rasa sakit belakang kita gatal, sakit badan belakang kita ni sakit belakang, carilah minyak angin. Jangan buat minyak masak kan. Macam tu. Tak kena kan. Jadi dalam keadaan itu maknanya kata selesaikan itu sesuailah pada kegunaan dia. Sesuailah pada tempat dia. Dan nak pula benda ni dilarang dari segi agama. Jadi jangan kita buat. Sesia je amal ibadah kita kalau kita merelakan diri kita untuk pergi ke tempat-tempat yang macam tu. Wallahualam. Sorry to say, cakap orang putih pula. Sorry to say, dalam keadaan ledakan info, masih lagi orang percaya pada benda-benda tahyul ni. Tak. Bomoh tu sendiri pun sekarang ni pakai digital. Nak buat macam mana? Ya ke? Bomoh tu sendiri. Advance dia tilik pakai digital. Advance. Booking appointment semua online. Kan sekarang. Ya. Buat macam mana. Tapi matlamat dia kan tidak menghalalkan caranya. Kalau caranya tak betul, tetap tak boleh. Kan? Itulah. Tak ada yang mengherankan. Okay, are you okay? Are you going to jog? Okay, alright. Lapak Saya tengah memikirkan ni. Bila tengok keadaan orang dah ramai jogging ni. Saya memikirkan, ya Allah, bila dah habis live ni jauhnya aku nak berjalan kaki pergi kat kereta aku ni. Saya bukan fikir sayang lemak-lemak di badan ni kan macam tu. Aduh jauhnya kereta, ya Allah. Dan malam ni saya ada satu ceramah lagi. Jangan tak tahu. Malam ni ada apa? Ada live lagi? Ya malam ni ada ceramah. Last malam ni. Saya faham perasaan Mak SD. Okay SD. Tak ada bila SD cakap pasal Tasik ni kan. Taman ni, lepas tu cakap pasal nak jalan jauh kan. Tiba-tiba saya teringat Myvi yang terbang tu. Tahu kan pasal Myvi terbang tu? SD tahu tak? Ya Allah, dia bawa lagi pecut ke macam mana tu. Dah macam-macam beda pula saya. Macam dia macam orang naik bot lah. Bawa bot laju-laju, dia terbabas, dia naik ke darat, tak apa. Yang darat terbabas ke laut ni masalah. Tu kena jaga. Tu sebab orang cakap ke laut. Orang cakap ke laut. Benda tak elok. Oh, tu maksudnya. Okay. SD, sementara anda bertabah ya untuk menapak, ada satu soalan ni. Untuk SD sekiranya kita kenal seorang scammer, memang pernah ada kes dengan dia, ramai lagi yang dah terkena, terutamanya bab duit, sampai ribu-riban lah. Cumanya dia masih bebas sampai sekarang. Dah banyak polis report, kita dah buat dah pasal dia, tapi sampai sekarang tak ada sebarang tangkapan. Dia ada FB dan cara dia memang orang tak akan sangka dia tu scammer. Dia licik lah kan. Tiba-tiba bila dijemput masuk dalam satu grup WhatsApp oleh kenalan dia, yang pasti tak kenal dia tu scammer. Grup Beast. Jadi saya ada dalam tu. Apakah yang patut saya buat? Saya nak beritahu admin group supaya berhati-hati, tak nak ramai lagi jadi mangsa. Tapi itulah kan, bukan senang untuk mereka nak percaya. Apa cara terbaik untuk wawarkan scammer ni? Adakah dikira buka aib atau bagaimana? Ramai mangsa dia malu jika dia ketengahkan hal-hal yang mereka buat sebelum ni.
Jadi mangsa yang pernah terkena tu selalunya dia diam. Tak nak cakap apa-apa. Sebab mereka takut jugalah kena kecam kan. Yang kau pergi percaya buat apa? Jadi apa cara terbaik? Okay, itulah kisah. Cara Ni paling baik real kita, case. cara paling baik kita bagi tahulah supaya tak ada orang lain terkena dan cegahlah. Tetapi kena hati-hati kena hati-hati. Sebab kadang-kadang mungkin betul yang dulu tu ada masalah. Dulu tu ada masalah. Mungkin scammer ni dah berubah. Tak tahulah, saya bukan sokong scammer. Tiba-tiba dia dah berubah, dia memang buat bisnes yang genuine, kali dia betul dan kita terjah, apa rasa? Jadi apa-apa pun selidik dulu. Semak dulu. Apa bisnesnya? Buat apa? SD. Macam mana caranya? Tengok sistem dia. Kan? Sebab Dia mungkin dah juga nipu benda-benda sejak 2010 SD. Iyalah, ni contoh saya kata apa pun selidik. Selidik. Kita tak tahu kan. Mungkin rupanya dia tu baru join aja grup tu. Tetapi yang menguruskan admin keseluruhan tu orang lain. Takkan tak pasal-pasal orang lain pula kena. Tu sebab kena semak dulu. Fatabayanu, semak betul-betul dulu. Dan barulah ambil tindakan. Kalau berhati-hati dengan orang tu lah. Bukan je berhati-hati dengan bisnes tu. Mungkin lah kan. So maknanya jangan dedahkan dululah. Biarkan dulu. Semak dulu, siasat dulu. Siasat. Dan kalau macam kita kena ada siasat juga sebab kita kena siasat juga sebab kita tak nak nanti pisang berbuah berbanyak kali ni. Bukan 2 kali dah, banyak kali dah tu. So kita kena semak. Kena semak. Make sure. Make sure. Allahualam. Okay. So make sure semak dulu. Ya, betul. Tepat sekali. Sebab kita tak tahu mungkin dia dah bertaubat ke. Ataupun dia bukannya dia main player pun untuk bisnes tu. Kan? Dia dipergunakan. Mungkin juga, orang lain punya bisnes. Dia join saja. Kan? Dia baru fikir-fikir macam mana nak nipu orang kan. Mungkin. Okay. Jadi kita kena nasihatkan orang. Okay. Alright. SD, nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan kita untuk edisi hari ini. Ya, siaran secara live di IB Channel dan juga Syamsul Amri Ismail Official. Ya, dan hari ini memang kita buka soalan untuk anda. Mungkin di lain kesempatan nanti kita akan buka lagi peluang tu. Tak sempatlah kita nak layan satu persatu. Ya, dan insya-Allah minggu depan kita akan pilih satu topik lah Okey, tapi hari ni walaupun kita tak ada topik, tapi saya nampak topik kita hari ni pertama hutang. Ya. Saya nampak tadi. Macam nampak banyak orang komen pun tadi pasal hutang aja. Dan begitu juga satu lagi, tegur. Hutang dan tegur hari ni tajuk yang kita boleh letak. Sebab dah banyak pasal menegur, cara menegur menyebabkan salah faham, putus silaturahim kan. Jadi mana ada 2 topik yang kita dah discuss secara terperinci hari ni, iaitu hutang, dilema orang berhutang dan juga isu dilema untuk menegur. Allahualam. SZ, nak tanya soalan peribadi boleh tak? Boleh. Sebab saya dah jumpa dah isteri SD. Tapi lupa nama. Engku Nurhayati. Engku Nurhayati. SD dah habis dah dengan ruangan ni ABSD. Nanti SD kena jalan kaki jauh. Nanti bila dah balik, jangan lupa urut. Okey. Baiklah. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak SD. Sudi berkongsi pandangan, nasihat dan memoga dia memberi manfaat lah kepada kita semua. Dapatlah kita berubah. Walaupun tak banyak, kita ubahlah. Bertekad untuk ubah ke arah kebaikan sedikit demi sedikit. InsyaAllah. Okey, terima kasih lagi SD. Okey, terima kasih banyak Kak Ewi. InsyaAllah. Kalau boleh, kita cuba ikhtiarkan next week. Kita bersiaran dari tempat yang sama. Okay? Right? Tak acik lah macam tu. Kita pun nak siaran kat luar lah. Yelah, mana kat luar, kat tu lah. Sama, kita kata kat dua-dua kat luar lah. Kan? Okey, jumpa lagi. Okey SD. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan lemah datang daripada kami. Minta maaf sebab ada sedikit masalah teknikal, kami bersiaran lewat dan please doa. Bukan salah. Bukan salah Kak Abby dengan tim. Saya tadi yang lewat sebenarnya. Saya tadi lepas pada Selah Negeri FM, saya nak cari mana pot aku nak ni. Mana dah lah saya round Taman Tasik Titi Wangsa ni tak ada ke pagar yang buka. Pusing. Jadi saya dapat masuk alhamdulillah. Jadi
kebetulan masa Kak Abby start tu, saya pun baru lepas ready. So timing cantik lah. Okay. Okey, baik. Jadi semua sabar. InsyaAllah. InsyaAllah setiap Jumaat ada. InsyaAllah. SD, isteri anda, Ungku Nurhayati kata, baik Kak Abi, saya tunggu SD balik. Sweet sangat. Okey, baiklah. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua. Jadi minggu depan, janji tahu kita jumpa lagi menerusi ABSD. Banyak lagi perkara yang akan kita kupas dan insyaAllah bermanfaat juga. Jadi SD, kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Baik. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.